أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Antara nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan Islam adalah nikmat masa. Sesuai dengan situasi yang ada sekarang ni, kita rasa terlalu banyak masa kita yang terluang. Dan Alhamdulillah, dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, kita boleh memenuhi ruang masa kita yang begitu luas untuk termasuk perkara-perkara yang boleh memberi faedah dan manfaat pada kita. Dan termasuk antaranya kita sama ada kita tambah ataupun kita kukuhkan ilmu yang sedia ada pada kita. Terlalu banyak kita tengok dan kelebihan pada kita untuk kita pilih mana-mana channel, mana-mana YouTube, mana-mana asatizah dan orang yang berkepakaran dalam bidang masing-masing mengikut minat dan kecenderungan kita masing-masing. Tapi yang pentingnya pilihan kita tu adalah pilihan yang boleh menambah ataupun mengukuhkan lagi ilmu dan kefahaman kita dan boleh mengukuhkan lagi keyakinan kita terhadap kehidupan ini dan apa yang patut kita lakukan yang terbaik semasa kita hidup atas dunia ini. Termasuk antaranya kita mengambil peluang untuk sama-sama kita mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama baca dan cuba fahami ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang ringkas daripada surah Al-Fil ni, tetapi juga dia mempunyai terlalu banyak ilmu, terlalu banyak faedah dan manfaat serta istinbat yang kita boleh ambil daripada surah ni. Kalau kita perhati surah ni, dia berkaitan rapat dengan sejarah pembinaan Kaabah itu sendiri. Dia berkaitan rapat dengan sejarah Abrahah dan tentera bergajah. Dan dia mungkin ada kaitan dengan ucapan yang masyhur yang dikeluarkan oleh, yang diucap oleh Abdul Muttalib, inna lil baiti rabbun yahmiha. Apabila dia sebut depan Abrahah betapa Kaabah ni ada tuan dia yang akan dia jaga Kaabah ni daripada diruntuhkan. Dan secara umumnya kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Fil tentang watak-watak manusia dalam kehidupan ini. Kalau kita perhati orang yang berlainan, tetapi perjalanan hidup tu sama. Ada watak, kita panggil watak orang yang berpegang pada prinsip. Ada watak berkaitan dengan pengkhianat. Ada watak berkaitan dengan orang dikelilingi orang yang berpegang pada prinsip, mana kita panggil sahabat-sahabat
yang setia dalam setiap sejarah kehidupan, termasuk dalam surah Al-Fil ni kita boleh ambil pengajaran tentang macam mana sebahagian orang yang dengki, dan dalam sejarah juga berterusan sampai ke sekarang ni, orang yang apabila tidak puas hati, dia dengki, dia sanggup guna contohnya sihir, sanggup guna racun dan macam-macam cara. Jadi itu pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fil ni. Kalau kita tengok ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu perhati. Di sini dari satu sudut kita tengok, alam tara, setengah ulama dia memberi makna alam ta'lam. Tidakkah kamu tahu. Kalau alam tara di sudut makna zahirnya, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu lihat. Dia juga memberi makna alam ta'lam, tidakkah kamu tahu. Jadi sama ada kita lihat, sama ada kita tahu, kita fikir, dia sebenarnya berkait dengan nikmat asas yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Contohnya ayat Quran sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Semuanya Allah Ta'ala cerita ni nak suruh manusia fikir dan nak suruh kita manusia ni sebenarnya bersyukur pada Allah SWT di atas kepelbagaian nikmat tersebut. Antara nikmat ialah ketika mana setiap daripada kita ni keluar daripada perut mak kita, langsung kita tidak ada ilmu. La ta'lamuna syai'a. Kita tidak tahu apa-apa. Daripada situ Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pendengaran, penglihatan dan akal. Banyak ayat-ayat apabila cerita tentang bab ni, Allah Ta'ala mulakan dengan pendengaran dulu. Sebahagian pengkaji, dia kaji sebab apa? Sebab kita manusia ni, apabila kita lahir, keluar daripada perut mak kita, kita dapat mula-mula asas ilmu melalui pendengaran. Maknanya kita dengar. Budak yang kecil tu, yang lahir daripada perut mak dia, dia dengar. Tapi dia tak dapat melihat lagi. Kalau ikut kajiannya, selepas 3-4 hari, barulah mata dia tu berfungsi. Jadi sebab itulah ayat ni juga ada kaitan rapat apabila Allah Ta'ala sebut alam tara. Tidakkah kamu tengok? Dia juga memberi makna tidakkah kamu tahu. Maknanya guna melalui penglihatan, melalui pendengaran dan nikmat akal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Apa yang Allah Ta'ala minta kita tengok, kita perhati? Tentunya dalam ayat ni, kaifa fa'ala, macam mana. Jadi apabila sebut kaifa, macam mana ni, Allah Ta'ala seolah-olahnya minta kepada kita supaya perhati sungguh-sungguh. Macam mana perjalanan, macam mana perjalanan sejarah, gerakan Abrahah, agenda yang dia buat untuk meruntuhkan Kaabah tu. Mesti tidak semata-mata untuk meruntuhkan Kaabah. Mesti ada agenda lain. Dan macam mana perjalanan sejarah tu, macam mana boleh berlaku peristiwa itu. Itu yang ditekankan dalam kaifa. Fa'ala rabbuka. Yang memperjalankan perjalanan ni, peristiwa ni, seolahnya 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati, tidak ada peranan langsung daripada manusia, daripada Abdul Muttalib dan kabilah-kabilah besar pada masa itu. Semuanya akhirnya diserah kepada Allah SWT. Dan peristiwa ni berkait dengan bi ashabil fil, tentera bergajah, sebagaimana yang kita tahu. Secara umumnya ayat ni memberi makna, kita boleh faham apabila Allah Ta'ala minta setiap daripada kita manusia ni
ingat balik sejarah peristiwa Ashabul Fil ni, termasuk pada orang-orang yang menolak dakwah, risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk di zaman Nabi itu sendiri. Sebab peristiwa ni, tentera bergajah ni, berlaku, setengah riwayat kata, tahun Nabi dilahir lah. Ada riwayat kata 30 hari, ada riwayat kata 50 hari antaranya sebelum Nabi dilahir. Artinya apabila Nabi membesar dan jadi Nabi umur 40, masih ramai lagi masyarakat Arab, kabilah Quraisy termasuk yang berada di sekitar tu, dan juga Jazirah Arab, kepulauan Arab tu, kebanyakannya masih ingat lagi sejarah ni. Jadi apabila baca ayat Quran ni, Allah Ta'ala nak minta supaya mereka ni fikir balik. Fikir balik orang yang menentang dakwah Nabi ni, macam mana kesudahan. Termasuk sepatutnya diambil pengajaran iktibar daripada apa yang berlaku kepada Abrahah dan tentera dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh beri makna kefahamannya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya Allah Ta'ala nak kita panggil, nak itab lah, nak tegur orang yang termasuk orang yang hidup sezaman dengan peristiwa tersebut. Sepatutnya dia dengan mudah kita panggil menerima dakwah, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita perhati mengikut sejarahnya, kesudahan orang yang kufur, kesudahan orang yang nifak, kesudahan orang yang khianat, kesudahan orang yang tak terima apa yang dibawa oleh Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang berakhir dengan kehancuran. Jadi satu kerugian yang besar. Artinya apabila kita baca ayat, mana-mana ayat, termasuk ayat ni, alam tarakai. Alam dia memberi makna kepada kita, kalau di sudut bahasa Arabnya, lam tu dia boleh harf nafi, jazam, qalb. Macam mana apabila kita baca alam, hamzah tu dia memberi makna pertanyaan yang perlu diberi perhatian. Dan apabila penggunaan lam tu, alam seolah apabila Allah Ta'ala minta seolah benda tu, peristiwa tu macam berlaku depan kita, walaupun peristiwa tu dah 1400 tahun lebih dah berlalu, tapi seolah dia hidup dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita baca ayat, macamlah kita baca ayat, contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, apabila kita sebut Qul, katakanlah tu, kita kena faham, yang suruh kata ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh siapa dia kata? Asasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu kemuliaan apabila Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu kemuliaan kepada Nabi kita. Macam kehidupan kita lah. Kalau ayah kita ataupun mak kita yang suruh kita, yang arah kita satu benda, sebenarnya satu kemuliaan, bukan satu bebanan. Ayah kita, mak kita sendiri yang minta kita laksana tugas ni, yang beri arahan ni. Kalau orang yang faham tak, mana dia kena rasa itu satu kemuliaan untuk dia. Apatah lagi yang arah ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia arah kepada Nabi, dan dalam masa sama dia memberi makna arahan tu juga kepada orang yang sayang pada Nabi lah. Siapa dia? Orang yang beriman lah. Kalau kita yakin dan kita kata kita beriman pada Allah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apabila Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas, contohnya, kita juga kena rasa ayat tu tuju juga pada kita. Qul, katakanlah, maknanya dia tuju juga kepada kita. Satu kemuliaan tu daripada Allah kepada Nabi dan kepada orang yang mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Dan dia juga memberi makna
apabila kita sebut qul, dia menuntut kepada kita istihdar al-qalb wal-aql, supaya kita hadirkan akal kita, hati kita. Itu makna dia apabila sebut qul. Jadi sama dengan apabila kita baca alam tara, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu perhati. Walaupun kita tak boleh nak tengok dah dengan mata lendai kita, mata zahir kita sekarang ni, kerana peristiwa tu dah berlalu 1400 tahun lebih, tetapi kalau kita istihdar al-qalb kita, istihdar al-aql kita hadirkan masa kita baca ayat Quran ni, kita panggil kita tadabbur, kita ingat balik, datangkan fokus hati kita, akal kita tentang peristiwa tu, seolahnya walaupun kita tidak hidup sekali, tapi seolah dia hadir. Sebagaimana orang boleh buat filem contohnya. Peristiwa-peristiwa yang dah beratus-ratus tahun, beribu tahun berlalu, dia boleh. Sebab apa? Sebab dia fokus. Begitu juga kita dengan ayat Quran ni, apabila kita baca, kita kena hadirkan hati kita, akal kita, termasuk ayat ni lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam mana Allah Ta'ala buat kepada Abrahah dan tentera bergajah. Dan daripada sini juga kita boleh faham, dalam Quran ni, antara keistimewaan dia, kelebihan dia, kekuatan dia, banyak sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala cerita dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita ambil iktibar, untuk kita ambil pengajaran. Dan sebenarnya Allah Ta'ala tahu tabiat kita manusia ni antaranya suka pada cerita. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala banyak bawa cerita dalam Al-Quran ni. Termasuk kalau kita perhati kisah-kisah semenjak zaman Nabi Adam lagi, kisah sebahagian Nabi-Nabi, kisah umat-umat terdahulu. Tidak ada tujuan lain melainkan supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada setiap peristiwa tersebut, termasuk peristiwa yang berlaku kepada Abrahah dan tentera bergajah. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kamu tidak perhati ke macam mana Allah Ta'ala menjadikan al-kaid, kita sebut tipu daya, ataupun istilah moden kita boleh sebut juga konspirasi. Konspirasi yang dilakukan oleh Abrahah ni, konspirasi peringkat tertinggi. Kalaulah setengah riwayat sebut, antara tipu daya, konspirasi yang dilakukan oleh Abrahah ni, dia mencari alasan macam mana untuk dia pergi serang Mekah, untuk meruntuhkan Kaabah. Antara tipu daya konspirasi yang dibuat ialah dia sengaja bakar Al-Qullais, kanisah gereja yang dia bina di Yaman tu. Ada setengah riwayat kata yang dia jadi naik angin, jadi marah Abrahah ni kerana ada orang Arab pergi buat najis dalam gereja tu. Tapi ada juga riwayat sebut antaranya dia mencari alasan konspirasi, untuk dia mencari alasan yang kukuh macam mana nak pergi runtuhkan Kaabah, adalah dia pakat sama-sama dia untuk bakar Qullais, gereja yang dia bina. Itu antara makna kaid. Jadi Allah Ta'ala minta alam yaj'al kaidahum. Tidakkah kamu tengok macam mana tipu daya, konspirasi sebenarnya bukan juga dituju kepada Abrahah, dituju kepada manusia keseluruhan. Cuma dalam surah ni sebut berkaitan dengan Abrahah. Pengajarannya dia terlalu luas dalam kehidupan. Tipu daya manusia, konspirasi manusia ni fi tadlil. Dia berakhir dengan sia-sia sebenarnya.
Kalau kita perhati juga, macam contohnya kisah sebab apa yang Abrahah ni sanggup merentas daripada Yaman nak pergi ke Saudi. Kalau ikutnya beratus-ratus, mungkin beribu kilometer nak boleh ke Sapa. Tapi dia sanggup kerana apa? Kerana setengah kajian disebut sebab dia ada agenda. Agenda dia berkait dengan nak meruntuhkan dakwah, nak meruntuhkan Islam, akidah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Dia nak meluaskan jajahan takluk dia. Di samping tabiat manusia ni, dia nak monopoli, kita panggil, nak ihtikar, nak monopoli kekuatan ekonomi antaranya. Sedangkan pada masa tu, Yaman ni termasuk sebuah negara yang masyhur. Dia tamadun dia tersendiri. Dia juga menjadi tempat tumpuan perniagaan. Dan tok-tok Arab ni, kafilah Arab di Mekah dan di Syam ni, ada juga yang apabila mari musim sejuk, sebagaimana kita tahu, semua pakat pergi ke Yaman untuk berniaga. Tapi tabiat manusia kadang-kadang, orang panggil kalau boleh betih nak poho, sanggup dan nak monopoli. Juga sebagaimana berlaku pada kisah kerajaan Sabak dulu, juga di Yaman. Dalam ayat Quran dan surah Sabak ada disebut, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kehidupan generasi yang hidup di zaman kerajaan Sabak juga dulu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala beri kemudahan, beri kemauan hidup, seolah kiri kanan jalan, maknanya negara Sabak pada masa tu penuh dengan kesuburan, subur, perniagaan, kehidupan yang bermewah. Nak digambarkan macam mana hampir keseluruhan rakyat dia pada masa tu hidup dalam keadaan mewah. Tetapi manusia, tabiat dia, kadang-kadang apabila diberi kemudahan kehidupan, kemewahan, kesenangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala iqab dia, beri azab, antaranya dengan tentera daripada air. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maknanya tsunami yang begitu besar sehingga menghancurkan kehidupan kerajaan Sabak pada masa tu. Dan antara puncanya kerana apa? Allah Ta'ala sebut, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامٍ آمِنِينَ. Macam mana Allah Ta'ala gambarkan kehidupan mereka tu mewah. Mana perjalanan mereka daripada satu tempat ke satu tempat, mereka dah dapat tentukan perjalanan yang jauh, nak transit mana, R&R di mana, semua sekali, dan dalam keadaan siang malam perjalanan itu dalam keadaan aman. Tetapi tabiat manusia ni apabila sampai satu tahap, dia tomok. Tomok, dia berkait dengan bakhil pula. Jadi begitu juga pada kerajaan Sabak pada masa tu ni, kisah Sabak ni, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Terutamanya orang kaya yang nak monopoli perniagaan ni, dia nak kalau boleh tafsiran ayat faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Dia dah mula menzalimi diri dia sendiri sebenarnya tanpa dia sedar. Jadi antaranya kerana dia nak monopoli perniagaan supaya dikuasai oleh individu tertentu, kelompok tertentu sahaja, tidak nak dinikmati oleh seluruh rakyat. Jadi dia fikir antara caranya ialah dia runtuhkan sebahagian bangunan-bangunan untuk dia bina bangunan baru. Jadi sedangkan bangunan yang dia runtuh tu masih berfungsi dengan baik. Tapi kerana dia tomok, kerana nak harta kekayaan yang lebih ni, dia ikhtiar, dia cuba, dia buat kait, dia buat tipu daya, konspirasi,
supaya akhirnya kerajaan pada masa itu meruntuhkan banyak bangunan-bangunan yang ada. Pentafsiran lain juga disebut ayat ini dia memberi makna supaya sebahagian bandar-bandar kecil ni diruntuhkan, dihapuskan. Kerana apa? Kerana supaya peniaga-peniaga kecil ni tak dapat berniaga. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada pasar, bandar-bandar kecil ni sudah tak ada. Jadi perjalanan satu tempat ke satu tempat tu jadi jauh, menyebabkan peniaga kecil ni tak mampu nak berniaga. Jadi apabila tak mampu berniaga, benda ni dapat dimonopolis penuh oleh saudagar-saudagar yang besar. Ini tabiat manusia, dan inilah yang Allah Ta'ala nak cerita kepada Abrahah. Abrahah sepatutnya dia sudah rasa cukup dengan kekuasaan yang diberi kuasa oleh Najasyi di Ethiopia, di Habasyah pada masa itu. Dan sebenarnya kalau kita tengok sejarah Abrahah itu sendiri pun, sebenarnya dia termasuk watak pengkhianat. Sebab apa? Sebab sejarah dulu Yaman ni ada raja yang zalim, yang bunuh rakyat dia tanpa usul periksa, yang menyebabkan kerajaan Habasyah pada masa itu yang menguasai Yaman hantar bala tentera diketuai oleh Aryat, nama ketua panglima tu. Dan Abrahah ni salah seorang panglima dia yang pergi serang raja zaman dulu di Yaman dan menang. Maka Aryat lah jadi raja. Tapi kerana konspirasi, watak jahat daripada Abrahah ni, akhir sekali dia perang dua tu, dan Aryat ni akhirnya mati. Dan Abrahah sendiri pun tercedera juga, kena di hidung dia. Sebab itulah dipanggil antaranya Abrahah Al-Ashram. Kerana apa? Kerana hidung dia tu dah copeng, dia panggil, dah rusak separuh kerana terlibat dalam peperangan. Setengah riwayat kata kerana dia nak jaga sama-sama tentera ni tidak mati banyak pertumpahan darah, jadi dia fokus pada dua orang ni. Dua orang tentera ni, dua orang panglima ni dia perang, hak mana menang, waktu dia kira raja. Dan katanya setengah riwayat kata Abrahah sendiri pun dia pakat dengan panglima dia, sebahagai panglima dia ada konspirasi juga. Jadi kalaulah dua-dua tu kemungkinan benar Aryat, tapi kerana jahatnya Abrahah ni menyebabkan antara punca matinya ketua panglima dia Aryat ni kerana keterlibatan daripada panglima Abrahah juga. Jadi Abrahah ni naik dengan konspirasi, naik dengan pengkhianatan. Jadi apabila naik dengan pengkhianatan, dia meneruskan pengkhianatan dia. Jadi apabila dia boleh menguasai Yaman pada masa itu, menyebabkan Raja Najasyi yang hidup pada masa itu murka kepada Abrahah. Jadi Abrahah ni cari jalan macam mana nak meredakan kemarahan. Jadi dia fikir salah satu caranya ialah dia bina gereja. Bina kanisah Al-Qulais tu. Dan selain daripada dia bina gereja ni, tujuan dia untuk tarik minat orang Arab pada masa tu antaranya supaya pergi beribadat ke Qulais. Dia juga dengan tujuan, dan dia bina tu kalau mengikut sejarahnya, dan kita tahulah Yaman ni antara tamadun awal sejarah manusia, dan antara kekuatan dia, kekuatan di sudut seni bina. Sehingga sekarang ni pun kalau kita pergi ke Yaman, antara keistimewaan dia adalah kota-kota besar dan seni bina dia. Jadi apabila dia bina gereja Al-Qulais ni penuh bertatahkan emas dan perak, dan dia pilih kayu-kayu, bahan-bahan yang begitu mahal, dan apabila siap dia beritahu dia hadiahkan kepada Raja Najasyi pada masa itu, menyebabkan boleh meredakan. Sebab tabiat manusia ni kadang-kadang dia boleh diredakan kemarahan dia dengan sogokan, dengan duit, dengan pangkat, dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Abrahah. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, walaupun itu kekuatan yang ada pada Abrahah dan tenteranya, mengikut sejarahnya, setengah riwayat kata sampai 60,000 orang tentera.
dia gerakkan daripada Yaman tu beribu batu menuju ke Mekah dengan 60,000, dan ada setengah riwayat kata ada 9 ekor gajah, ada 12 ekor, kata-kata ada puluh-puluh ekor, tapi yang pentingnya dipanggil tentera bergajah kerana diketuai oleh Abrahah yang menaiki gajah. Daripada sini juga kita boleh tengok alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Ta'ala nak tekan dalam ayat ni di sudut tipu daya tadi. Tipu daya manusia ni, konspirasi yang manusia buat, walaupun peringkat tertinggi, macam Abrahah ni yang melangkaui empayar kekuasaan dia, nak luahkan empayar, tapi kerana dia berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Ta'ala rakyat secara jelas, fi tadlil. Semuanya akan gagal. Semuanya akan sia-sia. Sebab itulah banyak juga ayat-ayat Quran yang cerita tentang tipu daya ni, tentang konspirasi ni. Inna kaidash syaitana kana dha'ifa. Allah Ta'ala cerita kepada kita manusia ni, kaidash syaitan, satunya musuh kita ni adalah syaitan antaranya. Syaitan ni dia ikhtiar macam-macam mana pun, 24 jam. Tak berhenti. Dia gagal kat tu, dia masuk jalan tu, dia tak boleh kat ni, dia tak boleh macam-macam. Manusia, supaya akhirnya manusia ni lupa kepada Allah Ta'ala. Dia cari mana titik lemah manusia. Ada manusia lemah dengan puji. Apabila dipuji, hilang kewarasan dia. Kadang-kadang manusia ni lemah dengan duit. Bagi duit. Tak boleh 1,000, bagi 10,000. Tak boleh 10,000, bagi 1,000,000. Tak boleh 1,000,000, bagi 5,000,000. Bagi 10,000,000, manusia sanggup. Jadi, manusia ni kadang-kadang lemah kerana tengok duit. Ada lemah kerana dijanji dengan janji macam-macam. Ini perangai syaitan. Tapi, kita orang Islam, terutamanya, Allah Ta'ala ajar kita, belah-belah mana pun kita kena yakin, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Dan Allah Ta'ala tunjuk kisah sejarah macam mana supaya kita ambil iktibar. Hikmat Allah Ta'ala uji Nabi Adam. Dengan syaitan, dengan iblis juga. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Walam najid lahu azma. Sehingga Allah Ta'ala terpaksa minta Nabi Adam ni keluar daripada syurga, hidup atas dunia. Tapi sebenarnya itu perjalanan hidup yang Allah Ta'ala nak buat. Tapi pengajarannya, hikmatnya supaya kita ambil pengajaran betapa kaidah syaitan ni, tipu daya syaitan, konspirasi syaitan terhadap manusia ni memang kuat. Cuma nak nisbah dengan Allah Ta'ala terlalu lemah. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Kita kena yakin macam-macam mana pun perancangan jahat musuh-musuh Allah Ta'ala ni, orang yang kufur kepada Allah, macam-macam mana pun Allah Ta'ala akan lemahkan tipu daya tersebut. Allah Ta'ala akan hancurkan, Allah Ta'ala akan lumpuhkan. Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala sebut, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Allah Ta'ala tidak akan redha sebenarnya kaidah al-khainin, tipu daya, konspirasi, pengkhianat. Jadi sebab itulah kita kata dalam ayat ni terlalu banyak pengajaran yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita tentang al-kaid ni, tentang tipu daya, tentang konspirasi ni. Saat ni kita sebut tentang konspirasi, tipu daya yang dilakukan oleh Abrahah pada masa tu. Kita tengok dalam sejarah kehidupan kita manusia ni, macam mana tipu daya syaitan yang ikhtiar kepada kita manusia melalui hikmat Allah Ta'ala, melalui kehidupan Nabi Adam dan Hawa. Dan macam mana kita tengok tipu daya syaitan ni boleh mempengaruhi peristiwa yang berlaku kepada Qabil dan pada Habil. Dan macam mana khianat, tipu daya, konspirasi ni kadang-kadang berlaku dalam sebuah kehidupan, dalam istana. Sebagaimana berlaku kepada isteri Al-Aziz dengan Nabi Yusuf. Macam mana melalui ayat Quran juga
Allah Ta'ala nak cerita tentang Al-Kaid, tipu daya ni, pengkhianatan ni, konspirasi ni kadang-kadang berlaku dalam satu keluarga. Di kalangan adik-beradik, apabila tidak puas hati, apabila ada unsur hasad, dengki, kebencian apa semua sekali, sebagaimana berlaku kepada Nabi Yusuf dan adik-beradik dia sendiri. Dan macam mana tipu daya ni berlaku juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di kalangan orang munafik kita panggil. Sehingga kita tengok macam mana dalam peperangan Uhud, sehingga 300 orang dalam peperangan Uhud, amat tak silap. Tak silapnya dalam peperangan Uhud. Macam mana hampir 300 orang yang mula-mula peringkat awal pergi bersama, kemudian tarik diri. Dan bilangan yang begitu ramai ni, beratus-ratus orang. Nak royak kehidupan ni bukan senang. Dia penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Mana ia perlu kepada betul-betul faham, perlu kepada kecekalan sebenarnya untuk kita memahami satu-satu isu dan untuk kita berpegang pada prinsip tu. Jadi kalau zaman Nabi pun dikhianati juga oleh orang munafik. Dan macam mana kalau kita baca sejarah kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, termasuk contohnya kerajaan khilafah Uthmaniyah peringkat awal dulu. Amor kebetulan musim Covid ni, jadi banyak masa lebih. Jadi kita duk tengok filem tentang Ottoman, Ortogel, antara pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah ni. Kita tengok macam mana ayah pada Ortogel tu, Sulaiman Shah, dikhianati oleh menteri kanan dia sendiri, oleh pembantu yang paling rapat. Yang mana dalam sejarah kehidupan Sulaiman Shah ni, dia beri kepercayaan sepenuh. Tetapi kerajaan dia ni hampir runtuh kerana apa? Kerana dikhianati oleh orang yang paling rapat dengan dia. Orang yang dia menaruh kepercayaan. Kalaulah tidak, kerana apa? Kerana adanya Ortogel, anak dia sendiri, dan bersama dengan Ortogel ni ada kita panggil sahabat setia. Pembantu-pembantu dia di keliling dia yang betul-betul memberi kepercayaan, memberi sokongan. Jadi itu sejarah. Dan macam mana kita tengok berkaitan dengan Raja Najasyi sendiri. Najasyi tu, setengah riwayat kata Najasyi tu nama gelaran, sebagaimana Fir'aun nama gelaran. Setiap orang dipanggil Najasyi pada masa itu. Najasyi yang memerintah Habasyah yang sezaman dengan Nabi SAW, yang Nabi ajak, yang minta sebahagian pada para sahabat berhijrah ni, ayah dia juga adalah seorang raja, kalau setengah riwayat kata. Dan dia ni hanya ada anak seorang, iaitu Najasyi itulah. Dan macam mana menteri-menteri pembantu ayah pada Najasyi yang jadi raja pada masa itu tak puas hati, kerana takut tampuk pemerintahan ni diserahkan kepada Najasyi, menyebab akhirnya ayah dia ni dibunuh. Dan dia mengikut sejarahnya dihalau. Sehingga akhirnya apabila nak cari pengganti, sebenarnya tidak ada pengganti yang layak. Walaupun di kalangan kaum kerabat dia yang terdekat, setengah riwayat kata ada 10 orang, sepupu-sepupu dia, waris-waris dia, setengah riwayat kata ada 12 orang, tapi semuanya tidak layak. Boleh dilantik, tetapi kerana kerajaan pada masa itu, kerajaan Habasyah pada masa itu adalah kerajaan yang kuat. Jadi kalau nak lantik orang yang lemah, sebenarnya tak mampu. Jadi akhir sekali terpaksa juga panggil balik Najasyi itu dilantik. Yang menyebabkan Najasyi ni sendiri, walaupun dia Kristian pada masa itu, tapi dia berpegang pada prinsip. Dia betul-betul adil, yang menyebabkan antara faktor Nabi suruh sebahagian para sahabat peringkat awal dulu berhijrah ke Habasyah. Dan setengah riwayat menyebut, walaupun Najasyi menjalankan keadilan, tapi tetap ada di keliling kelalan dia tu menteri-menteri dia yang pengkhianat, nak usaha macam mana nak rampas kuasa, kita panggil. Sehingga ada sejarah sebut macam mana Najasyi ni dia menyediakan 2 kapal
kepada para sahabat ni supaya keluar daripada Habasyah pada masa tu. Sebab apa? Sebab dia kata, kalaulah dia kalah dalam pertembungan ni, paling kurang kamu selamat. Tapi kalau aku menang, mu boleh mari balik. Sampai ke peringkat tu. Itu sejarahnya. Jadi sebab itulah kita tengok, sejarah ni dia tetap berulang. Kisah, isu tu benda yang sama. Cuma orang berlainan. Tapi watak-watak tu tetap sama. Pengajaran yang kita boleh ambil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, berkait dengan tipu daya konspirasi ni, kita kena yakin akhir sekali fi tadlil. Nak nisbah kepada Allah Ta'ala, semua akan sia-sia, semua akan gagal, semuanya akan terbongkar hakikatnya. Semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita, berterusan sampai ke hari kiamat, watak-watak orang yang berpegang pada prinsip tetap ada. Watak pengkhianat tetap ada. Watak orang yang dengki, orang yang benci, orang yang sanggup melakukan apa saja kerana kebencian dan hasad dengki itu tetap ada. Watak orang yang sanggup guna, contohnya guna sihir, guna racun, tetap ada. Orang yang menyokong daripada kedua belah pihak tetap ada. Itu sejarah. Jadi kita boleh ambil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan macam mana Allah Ta'ala dia nak cerita kepada kita berkaitan dengan tadlil tadi, sia-sia tadi. Perancangan manusia ni walaupun hebat secara mana pun, tetapi akan gagal, akan sia-sia dengan perancangan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni, dia tidak terikat dengan kanun sebab musabab. Dia tidak terikat dengan kanun sebab musabab. Kalau nak jadi gini, kena buat gini. Tak ada. Dia Allah Ta'ala ni, sebab dia Allah. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan satu lafaz kun, fayakun. Apabila dia nak, semua jadi. Dan bentuk jadi itu macam-macam jenis. Dia nak supaya api ni tidak membakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia nak supaya, contohnya Nabi kita Muhammad SAW boleh Isra' daripada Mekah ke Palestin. Daripada Palestin, Mi'raj naik ke langit dalam hanya beberapa tempoh je di waktu malam. Semuanya kuasa Allah SWT. Begitu juga macam mana Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita perancangan jahat manusia setara mana konspirasi besar pun, wa arsala alaihim tayran ababil. Yang Allah Ta'ala nak menjahannamkan perancangan jahat Abrahah ni hanya dengan burung yang kecil. Tayran ababil ni burung-burung yang kecil, cuma dalam bilangan yang agak ramai. Kita nak tengok di sini antaranya gambaran kuasa mutlak Allah Ta'ala apabila dia nak melakukan sesuatu. Dan kemusnahan ni hanya dengan makhluk Allah Ta'ala yang hina ya kadang-kadang. Kita baca sejarah, kadang-kadang orang mati kerana air yang tenggelam dalam laut sebagaimana Fir'aun. Ada orang mati hanya kerana binatang kecil, dengan nyamuk, dengan binatang-binatang kecil, termasuk Abrahah ni dengan hanya burung. Kita sekarang ni pun kita virus corona ni, COVID-19 ni, kadang-kadang tentera Allah yang begitu kecil. Tentunya ada hikmat tersendiri yang perlu kita ambil pengajaran. Sehebat manusia tamadun yang begitu semana, semua manusia pakat takut belaka. Tak tahu macam mana nak sesat. Tidak ada cara selain pada, ya memang kita kena ikhtiar dengan kepakaran yang ada, tetapi kita tak boleh langsung tinggal permintaan, hubungan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata, kita hidup atas dunia ni, tambah sekarang ni makan saja, makan minum sebab tak nak pergi mana. Dan kalau kita nak beri makanan kepada akal kita, kita boleh baca buku, kita boleh dengar cerita, kita boleh apa semua sekali. Dan makanan roh kita juga kita kena ada. Makanan jiwa kita, makanan kehidupan kita, iaitu antaranya sentiasa berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku antaranya kepada Abrahah. Kerana Abrahah dia tidak fikir kekuasaan dia tu hanya terlalu kerdil, terlalu rendah dan hina
nak banding dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala nak hancurkan, hanya Allah Taala hantar tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Maknanya burungnya kecil. Kalau dia bawa batu-batu kerikil pun batu kerikil yang kecil lah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil ni maknanya tanah yang dibakar. Mana tanah tu sendiri asal dia kita sebut lembut lah. Tapi apabila dibakar apa semua sekali, dia akan jadi kerah. Akan jadi kerah. Tin yabis mutahajir. Asalnya tanah ni tanah lembut, tapi dia dikeringkan, kemudian dibakar sehingga dia jadi kerah. Itu antara makna min sijil. Tapi yang pentingnya dengan apa dia, berat yang begitu ringin sekali, dibawa oleh burung yang kecil. Katanya setiap burung tu ada 3 butir batu di mulut dia, mucung dia, dan di kaki dia kiri kanan, di atas. Sebagaimana juga berlaku kepada kaum Lut. Disebut juga kaum Lut. Falamma jaa amruna. Kaum Lut ni sebab dia berkait dengan manusia hidup lawan fitrah. Allah Ta'ala buat kita ni laki puan, supaya kita nak hidup ni kesempurnaan kehidupan antaranya ialah dengan perkahwinan antara lelaki dengan perempuan. Tapi manusia ni kadang-kadang dia nak lawan fitrah, sebagaimana berlaku kepada kaum Lut, menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala atas utusan jadi tamu kepada Nabi Ibrahim. Utusan tu adalah malaikat. Jadi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Apabila Nabi Ibrahim makan hidangan supaya makan, malaikat ni tak makan, bukan malaikat, cuma dalam rupa manusia. Jadi apabila tanya apa tujuan kamu, malaikat kata kami diutus oleh Allah kepada satu kaum yang melakukan jenayah yang besar. Linursila alaihim hijaratan min tin. Batu daripada tanah, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Sebahagiannya menyebut tanah batu kecil ni dah ditulis tanda. Batu ni tuju pada siapa, batu ni tuju pada siapa. Dan antara azab untuk kaum pada masa tu, falamma jaa amruna, apabila mari azab Allah SWT ditentukan pada masa tarikh tertentu, ja'alna 'aliyaha safilaha, diterbalikkan. Bumi tu diterbalikkan, hak di bawah naik ke atas, hak atas jangan naik ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan diazab juga dengan batu kecil. Mandud maknanya tanah yang terbakar dengan tempoh yang agak lama. Mandud yang dengan bertubi-tubi. Jadi ini gambaran azab yang Allah Ta'ala beri kepada Abrahah dan kepada kelompok manusia yang perangai dia, watak dia macam Abrahah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga akhir kesudahan orang yang kufur kepada Allah, orang yang mengkhianati ni, orang yang menipu daya ni, sehingga Allah Ta'ala menjadikan mereka ni hancur berkecai. Hancur. Sama ada zahir pada tubuh dia jadi macam daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maknanya daun-daun ataupun pokok-pokok yang dimakan oleh ulat, yang manusia tak cara, akhir sekali dimamuh oleh tanah, dihancurkan oleh, dibawa oleh angin-angin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maknanya kehancuran ni sama ada pada jasad ataupun pada tipu daya tadi, konspirasi tadi. Manusia pun akan hancur, tak ada yang kekal. Begitu juga tipu daya manusia akan terbongkar, akan gagal. Konspirasi manusia juga semenjak zaman dulu sampai sekarang ni pun, akhirnya manusia akan tahu. Akhirnya akan terbongkar juga. Akhirnya Allah Ta'ala lah akhirnya yang buat keputusan. Itu maksud faja'alahum ka'asfim ma'kul.
inilah pengajaran besar yang kita boleh ambil macam mana melalui surah ni Allah Ta'ala nak cerita pada kita bahawasanya antaranya yang jaga Kaabah ni Allah Ta'ala tidak suruh kepada manusia. Allah Ta'ala takdirnya tidak bagi peluang kepada Abraha untuk menjayakan agenda dia. Melalui peristiwa ni Allah Ta'ala nak tunjuk